Baiklah, sebentar tadi saya telah memberikan bimbingan tentang bagaimana untuk menukarkan pecahan tak wajar kepada nombor bercampur dan sebaliknya. Jadi saya harap perkongsian tersebut dapat membantu ibu bapa membimbing anak-anak di rumah. Jadi itu tadi adalah bimbingan bagi tugasan 1, manakala bimbingan seterusnya adalah untuk tugasan 2, iaitu tambah pecahan. Saya tahu, saya amat yakin terdapat ramai ibu bapa dan murid yang berasa keliru tentang bagaimana untuk menyelesaikan soalan-soalan yang diberi untuk tugasan 2 pada hari ini. Baik, saya akan petik beberapa soalan sahaja untuk saya tunjukkan langkah-langkah pengiraan. Manakala bagi soalan yang lain, murid boleh cuba jaya. Okey? Baiklah, kita teruskan dengan soalan A. 6/7 tambah 4/7. 6/7 dan 4/7 mempunyai penyebut yang sama, maka jawapannya juga perlulah mempunyai penyebut yang sama, iaitu 7. Baik, kita telah selesai dengan penyebut. Manakala bagaimana pula dengan pengangkanya? Mudah sahaja. Apabila pecahan yang ditambah mempunyai penyebut yang sama, kita cuma perlu tambahkan sahaja pengangka di atas macam biasa. Baiklah, 6 tambah 4 sama dengan 10. Seperti yang kita lihat, 10/7 merupakan jawapannya. Namun jawapan ini berada dalam bentuk pecahan tak wajar. Jadi adalah lebih baik sekiranya kita tukarkan pecahan tak wajar ini kepada bentuk nombor bercampur. Baiklah, kita gunakan kaedah bahagi. 10/7. Kita lihat sifar 7 ya. 7, 14, 21, 28, 35. Okey, stop. Baik, 10 tidak ada dalam senarai sifar, bukan? Namun nombor yang terdekat dan lebih kecil daripada 10 ialah nombor 7. 7 darab berapakah sama dengan 7? Ya, betul. 7 darab 1 sama dengan 7. Kita tolakkan 10 dengan 7. 10 tolak 7, bakinya 3. Maka dengan ini 10/7 apabila ditukar kepada nombor bercampur, jawapannya ialah 1 3/7. 1 3/7. Baik, ini untuk soalan A. Biasanya soalan jenis A ni soalan yang agak mudah, ya. Kita teruskan lagi dengan soalan B. Soalan B. 2/3 tambah 1/3 tambah 2/3. Baik. Bagaimana cara untuk menyelesaikan soalan yang sebegini? Baiklah, pertama sekali apa yang murid kena buat ialah murid perlu mengumpulkan nombor bulat dengan nombor bulat dan pecahan bersama pecahan. Seperti kita dapat lihat dalam soalan ini, terdapat pecahan dan nombor bercampur. Jadi kita kumpulkan nombor bulat terlebih dahulu. Nombor bulat yang kita dapat kenal pasti ialah 2 sahaja yang ada. Yang lain semua dalam bentuk pecahan wajar. Jadi caranya ialah kita tuliskan 2 siap-siap dan kita letak kurungan. Kita kumpulkan pecahan yang ada. 2/3 tambahkan dengan 1/3 tambahkan dengan 2/3. Baiklah. Jadi kita tuliskan semula nombor bulat iaitu 2. Dan jika kita dapat lihat, pecahan semuanya mempunyai penyebut yang sama iaitu 3. Kita kekalkan 3 sebagai penyebut. Kita tambahkan pengangkanya. 2 tambah 1 sama dengan 3. 3 tambah 2 sama dengan 5. Jawapannya ialah 25/3. Tapi lihat dengan teliti, 5/3 sedang berada dalam bentuk pecahan tak wajar.
adalah lebih baik supaya kita tukarkan pecahan tak wajar ini untuk menjadi nombor bercampur. Baik. Maka kita gunakan kaedah bahagi seperti tadi. Namun sebelum itu kita tuliskan, kita turunkan, tulis semula nombor bulat 2. Manakala 5/3 kita conteng di mana-mana lah ya, untuk dapatkan nombor bercampur. 0, 3, 3, 6, 9, 12. Okey, cukup. Nombor yang lebih dekat dengan 5 dan kecil daripadanya sudah tentu 3 itu sendiri. 3 darab 1 sama dengan 3. Kita tolakkan 5. 5 tolak 3, bakinya 2. Jadi apabila 5/3 ditukarkan kepada pecahan, apabila 5/3 ditukarkan kepada nombor bercampur menjadi 1/2/3. Jadi kita tambahkan 2 tambah 1, 2/3. Kemudian kita tambahkan sahaja nombor bulat dengan nombor bulat. 2 tambah 1, 3. Kemudian kita tuliskan sahaja pecahan 2/3 di sisinya. Maka dengan ini jawapannya ialah 3/2/3. Baiklah, kita teruskan dengan contoh yang seterusnya, iaitu contoh C. C 4/9 tambah 1/3. Baiklah, seperti yang kita dapat lihat, penyebut bagi kedua-dua pecahan adalah tidak sama. Penyebut bagi pecahan 4/9 ialah 9, manakala penyebut bagi pecahan 1/3 ialah 3. Jadi perkara pertama yang kita kena buat ialah kita kena samakan penyebutnya terlebih dahulu. Baik, kita lihat nombor 9 dan 3. Baik, kita tumpukan pada nombor yang lebih kecil, iaitu 3. Penyebut yang lebih kecil 3. Dalam sifar 3, adakah terdapat nombor 9? Mari kita semak. Sifar 3. 3, 6, 9, 12, 15. Adakah tidak nombor 9 dalam sifar 3? Ya, ada di sini. Jadi 3 darab berapa sama dengan 9? Betul. 3 darab 1, 3 darab 2, 3 darab 3. 3 darab 3 sama dengan 9. Jadi kita darabkan 3 ini dengan 3. Harus anda ingat bahawa bila kita darabkan penyebut dengan 3, secara automatik pengangka pun kita kena darabkan dengan 3. Apa-apa yang berlaku dengan penyebut haruslah sama dengan pengangka. Sekarang kita salin semula soalan ini. Kita bawa turun 4/9. Tak ada berubah, jadi kita bawa turun 4/9 tambah. Okey, baik. Sekarang kita harus tulis pecahan yang baru. 1 darab 3 sama dengan 3. 3 darab 3 sama dengan 9. Bagus. Jadi sekarang 4/9 tambah 3/9. Kedua-duanya mempunyai penyebut yang sama sudah. Jadi ini akan memudahkan urusan kita untuk menambah pecahan. Kita kekalkan 9 sebagai penyebut. 4 tambah 3 sama dengan 7. Maka 4/9 tambah 1/3 bersamaan dengan 7/9. Baik. Sekarang kita lihat contoh yang seterusnya, iaitu contoh D. Bagi soalan D, kita salinkan dulu soalannya. 3/5/6 tambah 2/3. Soalan ini sama sahaja dengan soalan C. Okey, kita lihat
penyebut bagi kedua-dua pecahan adalah tidak sama. Namun cuba kita tumpukan pada penyebut yang kecil, lebih kecil, iaitu 3. Kita nak cuba samakan 3 ini dengan penyebut bagi pecahan di sebelah, iaitu 5/6. Kita nak jadikan 3 ini menjadi 6. Dapat atau tidak? Untuk memastikan sama ada dapat atau tidak 3 ini dah jadi 6, kita lihat sifar 3 terlebih dahulu. 3, 6, 9, 12, 15. Adakah anda dapat lihat nombor 6 dalam sifar 3? Ya, betul. Di sini 3 darab berapa sama dengan 6? 3 darab 1, 3 darab 2. Baik, kita darabkan 3 dengan 2. Ya, kenapa darabkan dengan 2? Sebab bila 3 darab 2 sama dengan 6, jadi kita dapat samakan dengan penyebut bagi pecahan 5/6. Dan ingat, apabila kita dah darabkan 3 darab 2 di bawah, di penyebutnya, maka pengangka juga perlu darab 2. Ikut sahaja. Sekarang kita salin kembali, salin semula soalan. 3, 5/6. Kita bawa turun sahaja kerana tidak ada apa-apa yang berubah di sini. 3, 5/6 tambah. Okey, di sini murid-murid kena hati-hati ya. 2 darab 2 sama dengan 4. 3 darab 2 sama dengan 6. Baik, sekarang lebih mudah untuk murid-murid tambahkan pecahan tersebut. Baik, sama dengan nombor bulat kita kekalkan. Kita tambahkan pecahan. Lihat pecahan kedua-duanya sudah mempunyai penyebut yang sama, iaitu 6. Jadi kita salin sahaja penyebut 6. Pengangkanya pula bagaimana? 5 tambah 4 sama dengan 9. 3, 9/6. Cuba anda lihat, 9/6 tidak berada dalam bentuk pecahan yang wajar. Ia berada dalam bentuk pecahan tak wajar. Jadi kita harus tukarkannya menjadi pecahan wajar ataupun nombor bercampur. Baik. Di sini kita tukarkan 9/6 kepada nombor bercampur. Kita gunakan kaedah bahagi 9 bahagi 6. Kita lihat sifar 6. 6, 12, 18, 24. Okey, cukup. Dalam sifar 6, adakah terdapat nombor 9? Tidak, bukan. Jadi nombor yang terdekat dan kecil daripada 9 ialah nombor 6 itu sendiri. Maka 6 darab 1 sama dengan 6. 9 tolak 6, bakinya ialah 3. Jadi kita salin semula 3 ke bawah. 9/6 ini tadi kita tukarkan terus, kita tambah dan kita tuliskan nombor bercampur yang baru, iaitu 1, 3/6. Tambahkan saja 3 tambah 1, 4. Kita turunkan 3/6. Jawapannya ialah 4, 3/6. Namun begitu, kita harus lihat kembali jawapan kita ya, murid-murid sekalian. Jika dilihat 4, 3/6 ini bukanlah jawapannya akhir. Bukan jawapan akhir. Sebab apa? Sebab pecahan 3/6 ni kita boleh permudahkan tau. Bagaimana caranya? Baik, untuk pecahan 3/6, perasan tak? Pengangka 3 dan penyebutnya dua-dua kita boleh bahagikan dengan 3. Jadi jawapan akhirnya ialah kita kekalkan nombor bulat 4 dan terusnya 3 bahagi 3 sama dengan 1, 6 bahagi 3 sama dengan 2. Inilah jawapan akhirnya.